Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Aquaponik Elliot Way Malaysia. Okay, dalam video sebelum saya dah beritahu saya akan mulakan balik sistem untuk ternakan lobster air tawar ataupun udang kara air tawar ni. Okay, ternakan lobster ni memang ada potensi yang tinggi dan hari tu saya terpaksa stop sebab saya ada masalah fogging. 3 kali saya kena fogging. Kali pertama banyak juga dapat diselamatkan. Kali kedua, kali tiga tu dah makin teruk lah. Jadi saya ambil keputusan untuk saya stop dulu. Dan sekarang ni lobster yang tinggal pun tak banyak. Hari tu ada yang dekat lawan, dalam rumah tu semua saya dah harvest. Sekarang ni tinggal yang dekat luar ni saja. Dalam ni ada induk, ada yang anak berusia dalam sebulan lebih, ada dalam satu tangki. So hari ni apa yang saya nak buat, saya nak cuci di tangki ni dan sambil tu kita tengok apa yang ada dalam tangki ni. Okey, untuk sistem yang baru nanti saya akan buat sistem tangki bertingkat sebab saya nak jimatkan ruang. Yang kat dalam ni saya tak tahulah berapa banyak yang tinggal. Ini saja yang ada masa ni. Oh, ada urin. Okey, ada 2 ekor. Ada gapi ni, saya letak air sikit lah. Okey, ada lagi. Ni ada 3 ekor jantan. Okey, oren tinggal seekor. Okey, dah tak banyak yang tinggal dalam tangki ni. Tapi yang menariknya semua color ada. Ada biru, ada hijau, ada oren dalam ni. Tapi tak sampai 10 ekor. Dan betina pun cuma ada oren. Betina pun cuma ada seekor je. Tapi oren tak ada speed. Gaduh lah tu, speed dah patah. Tapi untuk sistem baru ni saya tak akan tambah lu induk ataupun anak benih. Saya nak maintain apa yang ada dulu. Sebab ni saya ada lebih kurang 6 ekor, 7 ekor. Kemudian saya ada benih yang saiz di bawah 1 inci, baru dalam sebulan lebih, tak 2 bulan lah. Saya akan maintain apa yang ada dulu. Dan sistem ni memang dah lama saya tak tengok. Apa yang saya buat, saya cuma bagi oksigen, kemudian saya bagi makan tu saja. Filter pun tak ada dah ni. Tapi tak ada masalah amonia lah. Sebab dalam ni tak banyak lobster. Yang banyak pun ikan gapi lah untuk elakkan masalah nyamuk. Jadi sekarang ni apa saya akan buat, saya akan cuci dulu tangki ni. Kemudian kita akan set up sistem bertingkat sementara dulu. Okay, jadi sekarang apa yang saya akan buat, saya akan cuci dulu tangki ni. Okay, sebelum tu saya nak pindah dulu lobster ni. Sebab lobster ni masalah yang saya jumpa selama ni 2 je masalah yang besar. Satu masalah suhu air, yang kedua masalah fogging. Okay. Tapi untuk fogging ni kita dah ada solution. Saya dah buat sistem sensor dan automation untuk matikan pump oksigen dan juga water pump jika berlaku fogging. Dan sekarang ni yang saya tengah buat lah untuk SMS notification. Bila ada fogging, pump akan mati, pump oksigen akan mati. Kemudian kita akan dapat SMS mengatakan berlaku fogging kat rumah kita dan pump telah dimatikan. Dan untuk SMS ni memang saya tengah testing. Bila siap ni saya akan share dengan tuan-tuan semua macam mana cara untuk buat automation system, fogging sensor dan juga notification SMS tu. So sekarang saya akan cuci di tangki ni. Okay, ni saja saya tinggikan sikit sebab dekat bawah tangki tu ada overflow. Kalau tu letak atas nanti overflow, air tu tak boleh keluar. Saya lapik sikit lebih tinggi. Tangki kita dah basuh, dah bersih. Ni tangki yang sama, tangki 200 liter, tangki plastik. Dan selalu tanya kat mana dapatkan tangki ni. Satu pasal warna. Sekarang tangki ni kalau warna hitam memang tak ada dah. Semuanya warna biru macam ni. Dan kalau nak beli tangki ni boleh tengok kat link dekat video description. Kat situ saya letakkan link ke Shopee untuk tuan-tuan beli tangki ni, tangki 200 liter. Dalam ni biasa boleh masuk dalam 50 hingga 70 ekor lobster. So saya akan letak tangki ni, kemudian kita akan isikan air dulu. Sebab ni adalah sistem yang baru, jadi saya akan masukkan air yang baru. Macam kita mula balik lah daripada mula. Dan yang baru nak mula menternak pun boleh follow je video ni. Saya akan ceritakan secara detail macam mana cara untuk menternak lobster tawar ni, dari segi rawatan air dan sebagainya. Okey, rawatan air yang pertama adalah klorin. Sebab saya gunakan air pipe dekat rumah ni, jadi apa yang saya perlu buat, saya kena keluarkan klorin. Sama juga kalau kita beli ikan dalam akuarium pun kita kena keluarkan klorin. Biasanya orang gunakan anti klorin.
Tapi bagi saya tak gunakan anti klorin, saya gunakan penapis ni, penapis karbon. Dia boleh menyerap klorin, jadi bermaksudnya air yang keluar ni dah tak ada klorin, dan saya tak perlu gunakan lagi anti klorin. Okey, bagi yang baru nak mula menternak, saya memang sangat rekomenkan tuan-tuan gunakan filter ni, sebab senang. Kalau kita nak tambah air nanti, kita tak payah letak anti klorin. Dan lagi satu, tapi kalau tuan-tuan tak nak invest, belum cukup bajet, tak ada modal lagi nak beli filter ni, tuan-tuan boleh gunakan satu kaedah yang mana kita biarkan air ni bertakung selama 24 jam dan klorin tu akan hilang. Dan kalau kita nak cepatkan lagi proses tu, kita boleh letak bubble oksigen, dia akan bantu untuk supaya klorin tu akan diserap ke udara. Dan lagi satu, kita letakkan water pump biar air tu bergerak dalam ni, kemudian klorin tu akan lebih cepat tersejar. Dan kalau ada yang berminat nak beli filter ni, nanti saya akan letakkan link dekat video description, tuan-tuan boleh beli online je. Kemudian apa yang kita kena dalam tangki ternakan tu, kita kena ada perumah ataupun tempat untuk lobster bersembunyi. Dan biasanya lobster ni memang suka bersembunyi pada waktu siang, dia akan duduk dalam perumah ni. Dan biasanya kalau lobster baru lepas saling kulit, dia akan lemah dan dia akan cuba cari tempat untuk berlindung. Jadi lepas saling kulit, dia akan masuk ke dalam pipe ni. Dan kalau dalam tangki ternakan kita tu, sebab tangki ni kecil, kalau kita tak ada perumah ni, dia akan selalu bergaduh. Orang tengok sepit bata, dan tengok orang ada yang mati. Itu sebab dia tak ada tempat untuk berlindung ataupun tempat untuk bersembunyi. Kalau dalam kolam ataupun tangki yang besar, memang tak ada masalah. Tapi kalau tangki kecil macam ni, memang wajib kena ada perumah ni. Okey, saya saja letak pipe ni sebab bunyi bising nanti dengar dalam video. Okey, pasal perumah tadi, perumah ni saya buat dengan pipe UPVC, pipe putih UPVC saiz 2 inci, dan saya potong panjang 6 inci dan saya ikat macam ni dengan menggunakan kabel tie. Ini simple je. Biasanya jumlah perumah ni dia kalau kita ada lobster 50 ekor, kita punya perumah ni minimum mesti ada 50 juga. Biar lebih, jangan kurang. Okey, sementara kita nak tunggu air ni penuh, kita dah boleh pindahkan lobster tadi yang kita keluarkan. So yang ni kita ada hijau, yang ni jantan barangnya. Okey, itu hijau jantan, kemudian yang ni pun jantan juga, biru kecil lagi. Semua ni ada dalam 7 ekor ya. Ini biru jantan, kemudian kita punya oren, yang ni betina biru juga. Ini jantan biru. Yang ni warna dia pelik sikit sebab yang ni dulu asalnya biru, saya bagi makan hadilia dan warna dia jadi hijau sikit. Masukkan balik ikan gapi tadi ni untuk mencegah masalah nyamuk ataupun jentik-jentik. Kita nak sistem kita ni ada jentik-jentik, so kita letakkan ikan gapi. Selain daripada tu, ikan gapi dia boleh jadi makanan untuk kita punya lobster ni. Okey, air dah penuh. Sebenarnya dalam tangki lobster ni air tak perlu terlampau tinggi, cukup sekadar 4 hingga 6 inci saja. Dan dekat dalam tangki ni memang dah ada pipe untuk overflow. Kalau air kena hujan, air melimpah dalam ni, so dia akan keluar ikut pipe ni. Tengok ketinggian air sekarang 4,5 inci dah cukup. So kalau kita dah ada overflow ni, jangan risau, kalau hujan pun kita punya tangki ni tak akan melimpah lah. Kemudian pada bahagian atas tangki ni, kita akan tambah lagi satu tangki untuk benih, untuk anak benih. So saya akan letak je atas ni. Okey, untuk anak benih ni saya akan gunakan tangki yang kecil, yang ni saiz 80 liter, yang biasa saya gunakan sebagai grow bag untuk aquaponik. Alright. Saya lagi hujan, tak banyak benda yang dapat siapkan hari ni. Okey, kemudian untuk tangki untuk anak ni, saya akan pasangkan overflow. Lubang memang dah ada. Yang ni saya gunakan tank connector 15mm, ada T dan juga L. Dan dekat hujung ni kita kena pasangkan jaring supaya anak benih ni tak akan terjatuh ke dalam tangki di bawah. So kalau dia jatuh ke dalam tangki di bawah, tangki induk tu memang habis akan dimakan lah. So kita pasangkan overflow tu. Alright.
Untuk tangki benih ni kita dah boleh masukkan air. Okey, ni kita punya alat benih. Tak sempat nak kira berapa banyak yang ada. Masih kecil lagi. Dah hampir nak mencecah 1 inci. Saya akan masukkan tu dalam ni. Okay, yang dekat dalam ni sebenarnya ni lah ductweed. Tujuan saya letak ductweed dalam ni supaya untuk mengelakkan daripada pancaran matahari dan boleh menyebabkan kita tangki ni berlumut. Okey, untuk sistem ternakan bertingkat ni, apa yang kita akan buat, kita akan letakkan satu water pump dalam tangki induk. Kita akan pump air ke atas. Kita akan pecahkan menggunakan T untuk masuk ke dalam filter dan juga ke dalam sistem aquaponik dengan menggunakan badi, dan akan masuk juga ke dalam kita punya tangki untuk benih. Kemudian dari tangki benih ni dia akan overflow, akan melimpah keluar ke dalam tangki induk. Jadi nampaknya setakat ni saja yang saya dapat sharekan untuk kali ni, sebab hari pun dah hujan dan dah nak malam pun, sebab tadi tergendala sebab masalah hujan. So, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.